Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini, Currents VMY. Channel yang bawakan isu-isu politik panas, penuh kontroversi, dan yang paling penting, ada pencerahan untuk kamu semua. Hari ini kita akan kupas satu topik yang tengah hangat dalam dunia politik tanah air, yaitu pemilihan PKR. Kamu rasa Saifuddin Nasution ini patut bertanding ataupun tidak? Atau ini sebenarnya petanda ada sesuatu yang lebih besar sedang berlaku di dalam parti itu? Mari kita bongkar sama-sama di dalam video kali ini. Baiklah, cerita dia macam ni. Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Setiausaha Agung Pakatan Harapan PH dan juga Menteri Dalam Negeri belum buat keputusan sama ada dia ingin bertanding dalam pemilihan Parti Keadilan Rakyat ataupun PKR yang dijadwalkan Mei nanti. Bila ditanya oleh media, jawaban dia ringkas saja. Katanya, belum lagi setakat ini. Kalau ada, saya akan buat sidang media khas. Macam ada sesuatu yang dia tunggu sebelum ingin membuat keputusan. Tetapi yang menariknya, dia juga ada sebut akan buat solat istikharah sebelum putuskan. Ini satu langkah yang jarang kita dengar dalam politik Malaysia. Persoalannya, adakah ini strategi politik atau memang dia betul-betul perlukan petunjuk? Kalau kita imbas kembali pemilihan PKR sebelum ini, pada tahun 2022, Saifuddin Nasution bertanding untuk jawatan timbalan presiden, tetapi kalah kepada Datuk Seri Rafizi Ramli dengan majoriti 16.668 undi. Rafizi pula yang sebelum itu agak menyepi dari politik aktif, berjaya comeback dan mengalahkan Saifuddin, yang masa itu dilihat sebagai orang kuat dalam kem Anwar Ibrahim. Jadi kalau Saifuddin ini nak bertanding semula, mampukah dia bangkit semula dan mencabar Rafizi? Atau adakah dia sudah dapat isyarat bahwa kali ini pun peluang dia sangatlah tipis? Satu perkara yang tengah jadi perbincangan dalam PKR sekarang ialah cadangan untuk tidak mempertandingkan jawatan presiden dan juga timbalan presiden. Ini mencetuskan kontroversi yang besar. Pengerusi Biro Antarabangsa PKR, Datuk Seri Samsul Iskandar Mad Akil, kata cadangan ini untuk pastikan kestabilan parti. Logiknya, PKR tidak mahu ada pergolakan dalaman sebab pilihan raya umum seterusnya sudah tidak lama lagi. Tetapi kalau kita fikir balik, adakah ini bermaksud demokrasi di dalam PKR sudah semakin pudar? Bukankah PKR sendiri dulu lantang bercakap soal demokrasi dan juga kebebasan memilih? Dan yang menariknya, bukan semua orang dalam PKR setuju dengan cadangan ini. Ada pemimpin dalam parti yang menegaskan bahwa prinsip demokrasi mesti dipertahankan. Contohnya bekas naib presiden PKR, Mustafa Kamil Ayub. Dia kata pemilihan dalam parti perlu berjalan secara terbuka dan semua jawatan perlu dibuka untuk pertandingan. Kalau tidak, bukankah ini lebih kurang macam budaya politik yang dulu-dulu PKR sendiri pernah kritik? Presiden PKR, Datuk Seri Anwar Ibrahim pula mengambil pendekatan yang agak neutral. Dia kata keputusan sama ada jawatan presiden dan timbalan presiden akan dipertandingkan ataupun tidak, terpulanglah kepada pucuk pimpinan parti. Tapi kalau kita baca antara baris-baris kenyataan ini, adakah Anwar sebenarnya ingin elakkan cabaran kepada kedudukan dia sendiri? Ataupun dia betul-betul percaya bahwa PKR perlu fokus kepada pilihan raya dan bukannya perebutan jawatan dalaman. Sekarang ini mari kita bincangkan pula implikasi daripada keputusan ini. Kalau jawatan utama PKR tidak dipertandingkan, maksudnya Rafizi akan kekal sebagai timbalan presiden dan Anwar akan kekal sebagai presiden. Ini mungkin bagus dari segi kestabilan parti, tetapi adakah ini juga bermaksud tiada ruang untuk muka baru ataupun idea baru?
Kalau kita tengok PKR sekarang, memang ada perpecahan dalaman antara Kem Anwar dan juga Kem Rafizi. Walaupun secara luarannya nampak tenang, di belakang tabir ada suara-suara yang tidak puas hati dengan cara PKR diuruskan, terutamanya selepas mereka membentuk kerajaan dengan Barisan Nasional dan juga DAP. Satu lagi perkara yang kita kena fikir, bagaimana ahli akar umbi melihat keputusan ini? Adakah mereka akan terima bulat-bulat tanpa bantahan apapun? Atau akan ada gelombang protes dalaman? Ingat lagi kah masa pemilihan PKR 2022? Ada banyak isu tentang sistem pemilihan termasuklah tuduhan manipulasi data dan juga masalah e-undi. Kalau sekarang ini pula jawatan utama tidak dipertandingkan, adakah ini akan buat ahli parti rasa semakin kecewa? Dan kalau kita bawa isu ini ke perspektif yang lebih luas, bagaimana rakyat Malaysia akan melihat PKR selepas keputusan seperti ini? PKR selama ini dikenali sebagai parti yang memperjuangkan demokrasi, kebebasan bersuara dan juga hak rakyat untuk memilih pemimpin. Tetapi kalau mereka sendiri tidak mengamalkan pertandingan terbuka dalam pemilihan dalaman, tidakkah ini bercanggah dengan prinsip yang mereka lakukan selama ini? Selain itu, kita juga perlu tanya, apa yang akan terjadi kepada Saifuddin Nasution kalau dia tidak bertanding kali ini? Dia ini adalah seorang pemimpin yang sudah lama bersama PKR dan juga berada di dalam kerajaan. Dia pegang jawatan penting sebagai Menteri Dalam Negeri. Kalau dia pilih untuk tidak bertanding, adakah ini petanda bahwa dia mahu fokus kepada tugas kementerian dan menjauhkan diri daripada politik dalaman parti? Atau adakah ini isyarat bahwa dia sendiri pun sudah nampak bahwa PKR semakin dikawal oleh kumpulan tertentu? Yang lebih menarik, adakah ini juga tanda bahwa akan ada perubahan besar dalam PKR sebelum pilihan raya akan datang? Kalau kita tengok parti-parti lain, UMNO misalnya, mereka juga menghadapi isu dalaman yang serius, tetapi UMNO tetap benarkan pertandingan walaupun ada tekanan dari pihak atasan. Dalam PAS pula, walaupun dilihat sebagai parti yang lebih tertutup, mereka masih membuka ruang untuk pemilihan di dalam parti. Jadi kalau PKR yang selama ini mendakwa sebagai parti reformasi memilih untuk tidak mengadakan pertandingan bagi jawatan utama, apakah ini menunjukkan bahwa mereka sendiri semakin menjadi seperti parti-parti lama yang mereka sering kritik sebelum ini? Jadi sekarang kita ingin dengar pendapat kamu semua pula. Adakah keputusan untuk tidak mempertandingkan jawatan utama dalam PKR satu langkah yang bijak untuk memastikan kestabilan, atau ini sebenarnya satu usaha untuk mengukuhkan kedudukan individu tertentu di dalam parti? Dan Saifuddin Nasution, patutkah dia bertanding semula atau lebih baik dia tumpu kepada tugasnya di dalam kerajaan? Baiklah kawan-kawan semua, itu saja untuk video kali ini. Kita sudah kupas dari pelbagai sudut, tetapi yang lebih penting kita ingin tahu pendapat kamu semua. Drop komen Anda di bawah di ruangan komen dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe kepada channel ini Currents VMY untuk lebih banyak analisis politik yang panas dan penuh kontroversi. Kita jumpa lagi di video yang seterusnya. Sekian, terima kasih semua.